Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Saya Farismi bin alias So. Dalam video kali ini, kami akan membincangkan dan menyelam jauh ke dalam alam virtual reality dan 3D imaging in medical device. So, cuba korang bayangkan masa depan macam mana misi penjagaan kesihatan yang boleh meneroka tubuh manusia dalam 3 dimensi seperti sekarang ini di 2 dimension. Tak silap-silap 10 tahun akan datang pun ada 4D punya tau. So dalam arus kemudian ini, korang akan membongkarkan virtual reality dalam 3D imaging yang akan cetuskan merelevusikan in medical device. Feature mission ini dapat meningkatkan ketepatan diagnostik dan dapat membimbing pakar bedah melalui prosedur secara virtual reality dan 3D imaging. Teknologi ini mendorong sepadan perkara yang mungkin dalam penjagaan kesihatan. Tetapi bukan itu saja. Kami akan meneroka cara pelajar mendapat manfaat daripada kemajuan ini. Temui cara VR boleh menjadi alat yang berkuasa dalam pembelajaran. Dan cara pengimejan 3D dapat meningkatkan sumber pembelajaran secara efektif. So, saya akan bagi kepada Hari Zakwan untuk membincangkan topik-topik hangat sebegini. Baik, terima kasih kepada Faris Najmi atas penjelasan dia tadi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apakah itu AR dan apakah teknologi AR ni dapat digunakan dalam sektor. Contoh, saya akan fokuskan pada sektor perubatan. Jadi, apakah itu AR sebenarnya? AR tu adalah merupakan versi persekitaran dunia sebenar yang dipertingkatkan dan interaktif yang dicapai melalui elemen visual, digital, bunyi dan rangsangan teria lain melalui teknologi holografik. Jadi, contoh teknologi AR yang digunakan dalam sektor perubatan, ada satu alatan perubatan yang namanya AQVEN. AQVEN ni menggunakan teknologi AR dalam mengimbas urat yang berada di tangan kita. Jadi ianya dapat memudahkan kerja-kerja kaki tangan hospital serta dapat memudahkan pesakit. So guys, part saya pun sampai situ saja. Jadi selepas ni saya akan paskan kepada Atif Aziz untuk kupaskan lebih lanjut tentang satu topik beliau. Terima kasih Hari Zakwan atas penyampaian yang hebat itu tadi. So seterusnya saya akan terangkan pula tentang AVR ni, Augmented Virtual Reality ni dalam sistem pembelajaran lah. Sebelum tu, kenal tak saya siapa? Nama saya Atif Aziz bin Saiful Anwar lah guys. Tak kenal lah kan? Okey, seterusnya kita pun dapat lihat tadi sebelum ni yang Faris Nazmi dah menceritakan tentang sikit sebanyak tentang AR ni lah, VR ni lah. Jadi kita pun tadi tengok juga Hari Zakwan pun ceritakan tentang AR ni juga, tapi dalam bidang hospitality. Jadi tak ada cerita pasal sejarah. So kita masuk sikit pasal sejarah benda ni lah ya. So Augmented Virtual Reality ni boleh dikatakan sudah lama pun dia terbentuk, bermula pada tahun 1968 oleh seorang ilmuwan yang bernama Evan Sutherland yang memastikan projek yang diberi nama Head Mounted Display System. Di Head Mounted Display System ni dia macam mana? Dia macam sekarang kita ada VR yang pakai spek, pakai kat mata tu kita menampak macam masuk dalam game kan. Macam tu juga dia. Tapi dia ni macam the first generation lah, maksudnya era yang pertama lah. So tak gempak sangat lah. Kita ni dah fourth generation, jadi tu yang padu tu boleh main game, boleh rasa semua kan. Macam tu lah, lebih kurang dia punya design dia sebenarnya. So tak buang masa lagi, mari masuk ke topik utama yang ingin dibincangkan tadi lah. Jadi seperti mana kita tahu, AVR dalam dunia pembelajaran telah bermula hampir sedekad lalu. Tetapi dalam bentuk masih dalam researching dan uji kaji sajalah. Tak ada lagi benda yang betul-betul ada, maksudnya tak ada sistem ni lagi, tak ada sebenarnya. Jadi AVR ni boleh dikatakan atau diklasifikasikan dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, mesin, mesin macam head mounted tadi lah, mesin tu, ataupun dalam bentuk apps sekarang. Nanti saya beritahu contoh-contoh apps dia lah, dengan mesin je lah. Sebelum itu,
setiap perkara yang tercipta pasti ada kebaikan dan keburukannya, pro and cons. Jadi kita sebagai manusia mesti nak tahu keburukan baru kebaikan kan. So saya cerita sedikit keburukan tentang augmented virtual reality dalam sistem pembelajaran. So yang pertama, bukan yang pertama lah, tak ada pertama-tama lah, masa pun tak banyak kan, tak ada pertama-tama. Kita terus ke satu point je lah. Satu point je, saya baca kat artikel ni memang hampir semua cakap benda yang sama, yang di mana pelajar sebabkan VR ni pelajar akan lebih malas. Contoh. Sekarang ni kita ada satu apps nama dia Photomat. Photomat ni untuk mat lah, untuk solusi dia untuk jawapan mat lah. So kalau kita buat tak gambar, nanti dapat jawapan, dia keluarkan jawapan dan jalan kira. So sebabkan benda ni, apps ni, dia buatkan pelajar tu tak nak berfikir lah. Maksudnya dia buat soalan, dia dapat soalan, susah lah, tak fikir. So tak gambar je, check, dapat jawapan, dapat solution, terus tulis saja, copy and paste. So mana ni? Tak pakai otak lah. So itu je lah kot. Jadi untuk satu lagi apps ni ada kebaikan lagi. Kebaikannya macam saya dalam bidang biomedical engineering, saya ada ambil juga chemistry kat sini. Jadi saya pakai satu apps ni, nama dia CHM101R. Apps ni dia boleh tolong saya sebagai student yang nak belajar chemistry, ni, dia bagi tahu kita pasal periodic table, bagi tahu dia semua adalah pasal mass, pasal jumlah elektron atom dalam satu unsur tu. So macam mana apabila unsur ni dengan unsur ni bertambah jadi apa? Dia dapat jawapan. Dia macam ada calculation kat dalam tu. So kita masukkan unsur ni, unsur hidrogen campur unsur oksigen jadi apa? Macam tu. Terus dapat jawapan. So sakit lah study, and then macam tu lah untuk saya. Benda ni berguna lah juga sebenarnya. Tapi saya takkan salah guna sebab saya pelajar yang baik. So mesin pula. Tadi apps, so mesin. Apa mesin AVR ni ada dalam dunia sekarang ni untuk dalam sistem pelajaran ni? So saya jumpa nama dia Holo Anatomy Software Suite. Dia dibangunkan dengan kerjasama Fakulti Anatomi yang berpengalaman, perisian, yang mana membantu pelajar tengok badan manusia dalam badan ni dalam bentuk 3D. So diorang tak perlulah pergi anatomi kan, pergi ambil mayat bedah, tak perlu. Nak cari kat mana circulator system, kat mana diafragma, tak payah. So dengan mendalah ni, dengan Holo Anatomy ni, dia bantu pelajar pakai je benda tu, nampak dalam badan macam kat sini rupanya, kat sini rupanya benda tu. Macam tu. Macam tu lah ya. So untuk masa pun tak banyak, tengok jam saya pun tinggal lagi beberapa saat dia tinggal. Jadi ya, saya rasa sampai situ sajalah video daripada kami bertiga, ada Zakuan, Farhan Nazmi dan saya Atif Haziq. Jadi saya harap video ni memberi maklumat yang cukupnya kepada anda penonton di luar sana. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.